So ruang yang kita nampak macam besar tadi jadi sempit. Ya. Sebab apa? Terlampau banyak sangat. Banyak sangat. Terlampau banyak Compartment sangat dia banyak, punya perkakas-perkakas dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini merupakan hari pertama. Okey, kami daripada tim Rauda. So, bagi siapa yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe dan juga like. Tinggalkan komen anda di bawah. Okey, so hari ini merupakan podcast kita yang pertama. Ya, yang So pertama kita nak bercerita sikit lah berkaitan dengan apa itu Islamic Interior. Ya, Islamic Interior Design. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Zikri Zainal, bersama saya. Saya Muhammad Azman. So hari ini kita akan bercerita sedikit secara ringkas berkaitan dengan Islamic Interior. Okey Man, bila kita cakap berkaitan dengan Islamic Interior ni, ramai orang yang baru dengar lah term ataupun terma Islamic Interior ni kan. Mostly orang dekat luar sana dia lebih familiar dengan terma ID ataupun interior design. Betul. So komen sikit Man. Komen saya lah. Sebenarnya interior design kalau di Malaysia ni dah dikenali daripada tahun 80-an, 90-an lagi. Malah tahun 2000 ni mutakhir ni lebih banyak syarikat-syarikat yang berkaitan hiasan dalaman. Tapi untuk Islamic design ni hanya baru-baru ni je kita baru kenal. Dulu masa awal 90-an 80-an, kalau kita kenal Islamic design ni, dia lebih banyak menjurus pada Timur Tengah. Masjid-masjid di Malaysia ni kita kenal seni dia daripada Timur Tengah. Tapi sekarang ni kita nampak perkembangan dia agak positif, agak banyak juga. Dah mula berkembang Islamic interior design ni. Cuma orang masih lagi tak kenal apa sebenarnya Islamic design ni. Betul. Kalau kita dengar Islamic interior ni, mostly dia sebenarnya benda yang sama macam interior design. Betul. Kalau kita tengok mana-mana company ID pun, dia ada juga servis dalam highlightkan Islamic itself. Tapi terma Islamic interior ni sebenarnya dia menjurus kepada satu-satu kumpulan ataupun company yang dia produk ataupun servis dia memang dia highlight seni Islam tu lah. Memfokuskan pada seni Islam. Memfokuskan kat seni Islam tu. Betul. Sebagai contoh, interior yang melibatkan ruang solat lah. Kan? Ruang solat di office pejabat, di rumah, ruang solat di rumah, dan of course lah di surau dan juga masjid. Betul. Kalau dulu macam Azman cakap kan, zaman 80-an, 90-an, ya betul. Memang dekat Malaysia ni jarang lah kita dengar company-company yang bawa terma Islamic interior ni, ataupun kita sendiri pun masjid yang lama-lama pun banyak ambil servis daripada tenaga mahir di luar lah. Kita pun tak ada dekat Malaysia ni, tak ada kan. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ni dekat Malaysia sebenarnya dah banyak, dah ramai. Betul kan Man? Betul. Orang mula kenal Islamic design ni, orang kenal dari segi seni kaligrafi dia dulu. Betul. Seni kaligrafi tu yang memperkenalkan seni. Dulu orang banyak ambil daripada Iran, daripada Uzbek punya seni. Masjid-masjid di Malaysia yang dahulu. Tapi sekarang ni Malaysia ni pun dah kuat dari segi seni kaligrafi dia. Termasuklah seni-seni tampak Melayu tu, seni zukruf tu. Seni itu adalah Islam yang memfokuskan khusus pada Islamik tu. Itu perbezaan antara interior design yang komersial dengan interior design yang lebih pada Islamik. Dia fokus tu. Ada dua, Islamik ni kaligrafi dan juga dia punya zukruf dia. Maksudnya dia kalau di Timur Tengah panggil macam geometrik Islamik. Betul. Kalau komersial dia tak ada benda tu. Itu yang menarik yang sekarang ni kita perhatikan, banyak company-company yang interior design dah mula serapkan elemen tu. Dan yang paling menarik, yang bestnya sekarang, dulu kalau kita kena nak tengok Islamic design ni pada masjid, pada surau. Tapi sekarang ni dekat rumah pun orang dah mula buka minda. Orang Melayu pun dah buka dia punya minda. Islamic design ni bukan sesuai dia dekat rumah ni. Betul. So kalau kita tengok, kalau masyarakat kita umumnya, dia panggil benda ni kerawang. Betul lah. Betul. Design Islamic motif geometri ni mostly masyarakat kita panggil kerawang lah. Kerawang. Ataupun motif pattern kan. So sebenarnya, yelah, kalau kita tengok, kita ambil contoh kan, rumah yang kosong, kita hire company ID untuk mencantikkan ruang tersebut. Dia konsep dia sama je macam Islamic interior ni. Betul, sama.
masjid yang kita bina yang kosong, so macam mana kita nak mencantikkan dia? So dia ada lah macam mihrabnya kan, mimbarnya, ada kaligrafinya, dan juga ada panel dividernya di kawasan muslimah dan sebagainya. Betul. So kalau dekat luar pula kita boleh tengok, kalau macam yalah, biasa dinding kita letak macam wallpaper kan kat rumah semua. Kalau kat masjid mungkin dia akan guna, kalau di luar kita panggil fasad lah. Fasad, kan? betul. So sebenarnya terma Islamic interior ni mungkin belum dikomersialkan macam mana terma interior design lah. Betul tak? Betul, dia belum dikembangkan lagi lah. Cumanya saya nampak benda ni yang menariknya dah banyak lah orang dah mula kenal. Seperti yang saya cakap tadi lah, kaligrafi. Daripada kaligrafi orang dah mula ada sikit tentang kerawang tadi. Kalau kita tengok kerawang dulu kat rumah Melayu ni, kerawang dekat kayu-kayan itu. Kalau kita tengok zaman-zaman datuk nenek kita dulu, dia banyak guna elemen-elemen ni kita panggil apa, daun-daun tu kan. Daun-daun ataupun dipanggil sulu bayung. Yang tu yang seni Melayu tu, seni tampak Melayu tu kan. Sekarang ni seni Melayu tu diterapkan dalam Islamic design. Sebab apa dia boleh diterapkan Melayu dengan Islamic? Sebab kena faham apa perbezaan antara Islamic design dengan interior design. Islamic design ni dia ada ciri-ciri yang tidak dibenarkan. Kena ikut syarat daripada Islam ni. Contohnya daripada motif-motif daripada binatang, semua tu tak boleh. Jadi yang seni yang Melayu ni, dia seni tampak Melayu ni dia banyak kepada arah floral. Betul. Jadi dia kena dengan Islamic. Kan? Betul. Macam bunga-bunga. Bunga-bunga betul. Tapi kalau siapa yang dah biasa pergi haji, pergi umrah, dia akan perasan tau. Dekat Madinah, dekat Mekah ni, seni bina dekat sana memang kita tahu orang kata apa, seni Islam, geometri ni banyak daripada Middle East, Timur Tengah semua. Tapi kalau dekat sana saya perasan satu man, kalau yang melibatkan bunga-bunga ni kan, floral ni, dia banyak indoor ataupun kita panggil interior lah. Ada dalam bangunan macam dalam contoh kalau dekat Masjid Nabawi tu, kalau kita boleh tengok dekat pillar, dekat tiang tu, semua ada orang kata apa, bunga-bunga tu lah. Seni floral kan. Seni floral tu. Kalau kita tengok sejadah dia kan, kapet dia tak guna geometri. Tapi geometri punya pattern ni kita akan tengok dekat luar bangunan. Kalau kita tengok bangunan rumah kedai ke apa semua kan, dia memang banyak menggunakan pattern-pattern ni lah yang kita panggil kerawang-kerawang ni. Kerawang yang ada pattern geometri ni. Berbanding Malaysia, dia campur aduk. Dia campur aduk. Itu so, yang membezakan company Islamic interior yang betul-betul pure Islamic interior ni adalah dia dapat membezakan dari segi kesenian tu sendiri. Dia bukan main hentam je. Bukannya kita ambil gambar kat Google, kita ni semua buat yang tu. SOP lah lebih kurang betul, kan. Kaedah dan sebagainya. Dari segi penulisan hot sendiri pun dia ada kaedah-kaedah yang betul. Bukannya kita main ambil Google je kan. Betul. Penulisan tu kena jagalah. Sebab itu kadang-kadang kita pakai ayat Quran. Kalau interior design biasa dia tak perlu benda tu. Dia material sahaja. Tapi yang menariknya sekarang ni kat Malaysia ni, kalau dulu kita banyak pakai bahan-bahan, susah nak cari bahan-bahan dia. Pakai bahan yang berat, yang marble. Tapi dekat Malaysia sekarang ni dah macam-macam bahan yang material yang digunakan, diperbagaikan. Itu yang menarikkan lagi. Kalau kita nak buat benda-benda yang kerawang ni lah, kita kena cari tukang kayu lah. Betul tukang kayu. Tukang kayu yang pandai, yang mahir tu. Yang mahir. So memang tak ramai. Yang sekarang ada tapi dah mungkin dah lanjut usia lah. Kan? Nak cari tu susah. Dan kalau kita tengok peredaran zaman sekarang, masjid dah jarang dah guna kayu-kayu ni. Kan? Dia dah beralih kepada material yang lebih ringan, eco lah, yang betul. mesra alam dan sebagainya. Dan dari segi kos pun lebih murah berbanding kalau kayu. Sekarang kita tahu nak dapat kayu yang betul-betul pure tu memang sangat mahal lah. Saya tak perlu cerita lah kayu apa kan, tapi semua boleh tahu kayu memang sangat mahal sekarang ni. Jadi kalau kita tengok sekarang ni dah ada satu trend kan, dekat rumah ramai orang yang cuba mewujudkan satu ruang solat yang khas. Betul. Sebabnya dulu mungkin kita tak ada satu macam kita panggil apa lah, kesedaran lah. Pentingnya mewujudkan satu ruang solat tu. Kita boleh buka Shopee. Kita buka Shopee, macam-macam dah jual. Macam-macam frame dah sekarang. Betul tak? Betul. Cumanya apa yang kami nak nasihatkan, jangan
simply belilah. Betul. Kadang-kadang check dulu sama ada kadang tulisan hot dia tulisan risau. tu, ayat Baris, dia, titik dia lari lintang pukang kan, tunggang langgang Ya, semua kena check betul-betul lah. Sebab ada yang cuba nak ambil kesempatan jual murah tapi dia tak menitik beratkan dari segi keseniannya dan dari segi kualiti dia, ayat tu mungkin dia Allah alam kan, kita tak tahu lah. Tapi check lah, jangan kita nak kejar yang murah tapi kita terlepas pandang benda-benda macam tu lah. Betul, itu saya setuju tu Zik. Apa, sama juga macam kita appoint interior design. Kita boleh ambil siapa-siapa, simply orang persendirian pun boleh. Betul. Boleh buat, tapi end up dia last punya keputusan tu kadang-kadang tidak mendatang apa yang kita nak, tak sampai. Sama juga dengan Islamic interior design ni. Seeloknya kita ambil satu pasukan yang lebih mahir macam kita Rauda ni. Dah mahir tentang kita akan pergi ke tapak, kita akan ukur, kita akan balik, kita akan discuss balik benda tu, material apa yang sesuai dengan bajetnya, dengan apa ayat Quran yang sesuai apa ni, dengan ada terjemahan dia ke, ada semakan dia, itu yang penting lah. Kalau kita beli saja macam Cik cakap tadi dia ada masalah yang kemudian hari. Kalau kita macam nak hias rumah kan, kita boleh hire ID. Kenapa orang hire ID mahal? Betul. Mesti ada sebab. Kalau kita hire ID yang orang kata apa, cokia kan. Cokia. Yang cokia ni, kita tahu mungkin apa yang kita nak tu tak seperti apa yang dirancang lah. Tak dirancang. Dia design dia nampak cantik, tapi bila reality dia tak jadi apa yang kita nak lah. Betul. Mungkin kontraktor tu cak ayam mungkin kan. So tak sama dia. je, konsep dia sama. Macam mana kita cari, kita survey untuk hire ID mencantikkan rumah kita, sama juga dalam Islamic interior ni. Islamic interior sama juga. Bukan bermaksud kita nak wujudkan ruang solat di rumah saja, tetapi pesanan juga kepada AJK, masjid, surau dan sebagainya untuk mencari, kita panggil ID jugalah. Islamic interior ni ID juga, tapi dia fokus kepada Islamic saja. Mencari yang betul-betul berkelayakan dan orang kata apa, yang boleh dipercayai lah. Based on record-record dia sebelum. Islamic design ni dia kena function dia. Betul. Bukan saja estetik value, tetapi function dia. Yang menarik ni kat Raudah, kita ada buat mihrab kabinet. Mihrab kabinet ni bukan sekadar mihrab, bukan sekadar ada pattern, tetapi dia ada function dia sebaliknya. Kita ada wardrobe, kita ada tempat penyimpanannya. Itu salah satu yang sebenarnya kena titik beratkan sebenarnya dalam Islamic design. Betul. Kalau bagi anda yang masih belum tahu lagi, okey, dekat Raudah kita ada satu produk yang kita baru lancarkan bulan lepas. Okey, lepas raya itu kita baru lancarkan satu produk di mana kita hubung jalinkan mihrab tu sendiri dan juga ruang penyimpanan barangan solat ataupun barangan ibadah kita lah. So mihrab kabinet ni kita reka, kita cipta supaya memenuhi kehendak dan juga keperluan lah. Contoh, andai kata kita nak wujudkan satu ruang solat dekat rumah ni, kita mesti fikir dekat mana kita nak simpan sejadah, nak simpan kitab, nak simpan Al-Quran, nak telekung dan sebagainya. So kita terpaksa order satu mihrab ni untuk menunjukkan ruang kiblat, arah kiblat. Lepas tu kita kena ada satu rak lain pula. Betul. Untuk sangkut telekung dan sebagainya. Lepas tu ada satu rak buku pula untuk kitab Al-Quran dan sebagainya. So ruang yang kita nampak macam besar tadi jadi sempit. Betul. Sebab apa? Terlampau banyak sangat. Terlampau banyak sangat dia punya perkakas-perkakas dia. Betul tak Man? Harga sangat berpatutan. Dan ada yang tanya saya Man, rumah, kebanyakan rumah ni sebenarnya dia punya, dia tak tepat arah kiblatnya dia serong betul kan. Susah kita nak jumpa arah kiblat yang betul-betul straight. Tapi jangan risau, dengan adanya mihrab ni tak semestinya kita kena serongkan betul ikut kiblat tu. Kalau dia boleh tengok semesti. dekat Instagram kita, Instagram team.rauda, ada satu klien kita ni, dia dapat menggunakan ruang yang sangat, nak kata tak adalah besar sangat kan. Tapi bila dia letakkan mihrab kabinet ni, dia tak makan space dan dia tak perlu serongkan pun. Cuma sejadah dia tadi dia yang ikut kiblat. Dan dekat sini sebenarnya kita nak highlightkan yang ruang-ruang yang limited tadi tu kita boleh sekalikan dekat mihrab kabinet. Sebab apa? Kita ada tempat penyimpanan, ruang yang khas
yang sangat besar. Sangat besar. Betul. Kalau kata telekung tu, saya rasa dekat 15 ke 20 telekung boleh muat. Betul kan? Telekung tu, yang bagusnya bila kita simpan di tempat simpanan ni, dia tak nampak serabut sikit dari ruang tu. Sebabnya dia ada pintu kan, kita betul, ada pintu, kita tutup. Satu lagi yang menarik tentang mihrab kabinet, yang rasa risau kat rumah tu kat mana arah kiblat tu, kita ada kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor tu. Betul. Kita ada kerjasama dengan Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor, di mana dengan setiap pembelian mihrab kabinet, kita akan bagi servis daripada pegawai Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor untuk datang ke rumah tuan-tuan dan puan-puan untuk buat penetapan semula. Kenapa? Kadang-kadang kita baru pindah rumah tu kan. Betul. So kita just tengok dekat handphone. Kita tengok kita takut lari. Belum tentu lagi apa yang apps tu tunjuk adalah arah yang betul, yang tepat. So alang-alang dah beli mihrab kabinet ni, kita bagi sekali. Kita bagi sekali, set. Kita buat penetapan semula, percuma je kita bagi. Percuma je bagi. So untuk mahu nak lanjut berkaitan dengan mihrab kabinet, kita ada tinggalkan link di bawah, so boleh dapatkan dengan tim kita lah. Okey Man, so sebenarnya kita tak bercadang untuk berbual panjang pun, sebab memandangkan ni adalah episod pertama kita. Betul. Jadi saya nak recap balik daripada awal tadi. Apa yang kita cerita adalah berkaitan dengan terma Islamic Interior. So Islamic Interior ni sebenarnya ramai yang tak familiar lagi. Tapi kalau kita cerita berkaitan dengan interior design, orang kita mungkin dah familiar lah. Mana yang baru dapat kunci rumah baru tu memang excited nak cantikkan rumah. Tak ada masalah. Kita boleh guna, boleh hire ID. Tapi benda yang melibatkan ruang solat ni, khususnya kita boleh hire orang yang sepatutnya lah. Dia lebih arif berkaitan dengan susun atur dan juga seni bini Islam ni. InsyaAllah. So Azman, kata-kata terakhir sebelum kita mundurkan diri. Kata terakhir saya satu hadis daripada riwayat Muslim. Awas suka kepada kecantikan. Jadi dia suka pada kecantikan. Jadi kita kalau dapat kunci rumah, jangan kita sekadar melihat pada design living room, dining room, tapi jangan lupa pada ruang solat tu. Betul. Itu merupakan tempat yang paling penting sekali. Betul. Untuk kita pastikan kita boleh solat Jumaat. Bila kita dapat ada ruang solat yang menarik, kita akan jadi lebih seronok untuk ni kan. Anak-anak pun jadi gembira. Betul. Okey. So sampai di sini saja perbincangan kita pada hari ini. So bagi siapa-siapa yang baru jumpa channel Rauda ni, jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komen anda di bawah. So kita jumpa lagi di episod yang akan datang. So kalau ada cadangan boleh tinggalkan di ruangan komen. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.